Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Insyaallah kita akan memulakan siri pesanan Rasulullah SAW atau wasaya Rasul ini dengan menegaskan kepentingannya kalimah tauhid, iaitu kalimah la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, qultu ya Rasulullah, man as'adun nas? Siapakah, kata Abu Hurairah, siapakah ya Rasulullah orang yang paling bahagia bi syafa'atika yaumil qiyamah, dengan mendapat syafaatmu pada hari kiamat kelak? Itu pertanyaan Abu Hurairah kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu baginda menjawab, qala Rasulullah SAW, laqad zanantu ya Abu Hurairah alla yas'aluni min hadzal hadisi ahadun awwalu minka. Yang maksudnya, Nabi SAW bersabda, aku berfikir, wahai Abu Hurairah, atau aku berpandangan, Abu Hurairah, tidak ada seorang lain yang lebih dahulu daripada kamu menanya aku tentang hadis ini atau tentang bicara ini, yakni bicara tentang syafaat hari kiamat tadi. Lima ra'aitu min harsika ila hadis, disebabkan aku mendapati engkau beria-ia bersungguh-sungguh sangat ke atas cerita ini atau cerita hadis mengenai syafaat ini di hari kiamat. Lalu baginda mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Yang bermaksud, inilah yang jawapan kepada Abu Hurairah tadi, yaitu as'adun nasi, orang yang paling bahagia atau manusia yang paling bahagia untuk mendapat syafaatku pada hari kiamat kelak, ialah orang yang berkata atau orang yang menyebutkan kalimah la ilaha illallah, yakni tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dengan seikhlas hati, dengan sungguh-sungguh suci hatinya daripada segala unsur-unsur syirik yang menyekutukannya dalam segala bidangnya, daripada hatinya dan juga daripada dirinya. Apa yang dimaksudkan hatinya ni? Hatinya ikhlas bila melafazkan kalimah tauhid, kalimah la ilallah ini, hati yang sebenar-benar mengakui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak ditaati, dipatuhi, tiada Tuhan selain Allah yang berhak menentukan segala perintah, peraturannya, hukum hakamnya. Kalau sekadar hanya mengakui bahawa Tuhan dia pencipta alam, maka ini manusia yang bukan Muslim, bukan mukmin pun, bahkan orang-orang musyrikin Makkah pun pada zaman Rasulullah SAW, zaman jahiliyah, mereka mengakui bahawa Allah itu Tuhan pencipta alam ini. Atau yang diistilahkan inilah Tuhan, mengakui Tuhan hanya dari segi rububiyah, dari segi makna Tuhan pencipta. Ini tidak boleh dijadikan pegangan yang cukup untuk menjadi akidah, melainkan mengatakan Allah itu ilah, la ilaha, yang tiada Tuhan yang berhak disembah, ditaati, dipatuhi segala titah perintahnya melainkan hanya Allah, dengan sepenuh ikhlas hatinya, yakni menerima Allah itu sebagai Tuhan dan menerima Islam ini sebagai titah perintahnya, sebagai agama satu-satunya yang diturunkannya untuk manusia, dan dengan sepenuh jiwanya pula dan anggotanya untuk mengambil tindakan, melaksanakan segala tuntutan-tuntutan daripada kalimah la ilaha illallah. Memang huraiannya banyaklah, yang di dalam sebuah hadis yang lain pun disebutkan, iaitu barang siapa yang menyaksikan iaitu tiada Tuhan melainkan Allah dan satu-satunya yang tiada sekutu baginya, dan bahawa Muhammad SAW itu adalah hambanya, rasulnya, dan bahawa Isa AS itu adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimah yang dicampakkannya ke dalam diri Maryam dan roh daripadanya, dan mengakui syurga itu benar, neraka itu benar,
Allah masukkan dia ke dalam syurga atas amalan perbuatan yang dilakukannya. Jadi itulah yang kita maksud dengan fadilat, kepentingan, kelebihan kalimah la ilaha illallah yang dilafazkan dalam syahadah itu. Mudah-mudahan bermanfaat kita dengan pesanan atau wasiat yang penting yang disampaikan baginda kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.